Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membentangkan berkenaan dengan GMGF 2033, dasar dan analisis fiskal bagi kumpulan kami. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, di mana kami telah memilih tajuk berkenaan dengan cukai pendapatan peribadi di Thailand, di negara Thailand. Sebagai pengenalan, di Thailand, pentadbiran cukai pendapatan peribadi dan korporat, cukai pendapatan petroleum, cukai perniagaan tertentu, cukai nilai tambah dan duty stamp adalah tanggungjawab Jabatan Hasil Kementerian Keuangan Thailand. Jabatan Kastam serta Kementerian Keuangan juga bertanggungjawab dalam pentadbiran duty kastam. Oleh itu, pentadbiran di Thailand jika dilihat adalah berdasarkan kepada konsep penilaian kendiri. Di samping itu, individu pembayar cukai yang meletak di Thailand perlu mempunyai tanggungjawab terhadap undang-undang dengan mengisytiharkan pendapatan dan membayar cukai yang dikenakan kepada pihak kerajaan. Justru itu, jika pembayar cukai gagal untuk memberikan penyata cukai serta membuat penipuan terhadap penyata cukai, pihak berkuasa akan membuat penilaian tertentu untuk memastikan unsur penipuan tersebut dikesan. Seterusnya, di Thailand, Jabatan Hasil diberikan tugas tanggungjawab terhadap cukai kepada pendapatan individu. Cukai pendapatan individu adalah pada tahap pendapatan tertentu, manakala untuk cukai pendapatan korporat pula adalah pada kadar yang tetap. Definisi cukai adalah cas tahunan dilevy sama ada ke atas upah, gaji, komisen dan pendapatan bukan gaji seperti faedah, dividen, sewa, pendapatan dari perdagangan. Terdapat 2 cukai pendapatan yang asas. Yang pertama, cukai pendapatan peribadi yang dikenakan ke atas individu, isi rumah, perkongsian dan milikan tunggal. Yang kedua adalah cukai perbadanan. Cukai iaitu cukai yang dikenakan ke atas untung bersih firma yang diperbadankan. Menurut undang-undang perniagaan dan individu wajib mengisytiharkan penyata cukai pendapatan secara tahunan untuk menentukan sama ada mereka perlu bayar cukai ataupun tidak. Cukai pendapatan adalah sumber dana utama kerajaan untuk mendanai aktiviti dan memberikan perkhidmatan kepada rakyat. Sesebuah kerajaan yang memerintah memerlukan hasil untuk mentadbir negara mereka. Sekiranya negara kekurangan hasil, maka ia terpaksa menampung segala perbelanjaan untuk projek pembangunan melalui pinjaman dengan Bank Dunia. Sesebuah negara tidak boleh terlalu bergantung kepada pinjaman semata-mata untuk menguruskan pembangunan tanpa mendapatkan sumber atau hasil dari dalam negara, kerana ia boleh mengakibatkan sesebuah negara itu menjadi muflis serta dikawal oleh bank pemberi pinjaman. Sebagai contoh, apa yang berlaku di negara lain seperti Greece dan Sepanyol, yang mana negara mereka tidak mempunyai hasil yang mencukupi dan terpaksa meminjam dari luar sehingga menyebabkan mata wang mereka jatuh teruk sehingga kini. Terdapat beberapa kelebihan cukai kepada rakyat dan negara. Sebagai pembayar cukai, mereka perlu faham sebab-sebab mereka disuruh untuk membayar cukai kepada pihak kerajaan. Cukai yang dibayar oleh individu atau syarikat kepada kerajaan akan dapat dimanfaatkan dan dinikmati balik oleh semua kita sebagai rakyat Malaysia. Contoh hasil cukai yang dinikmati oleh negara kita adalah seperti: dari segi keamanan, hasil dari perbelanjaan negara ke atas keselamatan seperti keperluan logistik untuk tentera dan polis bagi melindungi rakyat dan negara. Seterusnya, dari segi fizikal dan pembangunan untuk membina rangkaian infrastruktur yang moden seperti jalan raya, jambatan dan monorel serta bangunan-bangunan kerajaan. Seterusnya, dari segi ekonomi pula, memodernkan pelabuhan, lapangan kapal terbang untuk menggalakkan pelaburan serta memberi galakan syarikat untuk menjalankan aktiviti penghilangan supaya ekonomi negara terus berkembang. Dan yang terakhir adalah dari segi sosial. Cukai yang diperolehi juga akan disalurkan untuk menyediakan kemudahan pendidikan, kemudahan kesihatan dan kebajikan dengan membantu orang fakir miskin serta turut menyumbang kepada pembangunan belia di negara ini.
Skema Free Zone mendorong operasi berasaskan Thailand dengan menghilangkan disinsentif tertentu yang terkait dengan manufaktur di Thailand. Cukai pada produk yang diproduksi di luar negeri dan diimport ke Thailand dinilai pada produk akhir daripada bahagian bahan atau komponen masing-masing. Pabrikan yang berasaskan di Thailand menemukan dirinya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pesaing asing ketika harus membayar suku cadang, bahan atau komponen yang lebih tinggi untuk digunakan dalam proses manufaktur. Skema zon bebas memperbaiki ketidakseimbangan ini dengan memperlakukan produk yang dibuat di zon bebas untuk tujuan penilaian tarif seolah-olah diproduksi di luar negeri. Pada saat yang sama, negara ini mendapatkan keuntungan kerana produksi zon menggunakan tenaga kerja Thailand. Layanan dan masukan. Zon bebas adalah wilayah yang ditunjuk oleh Director General Bea Cukai berdasarkan Seksyen 97 dari Akta Nombor 18 BE 2543 untuk operasi industri atau komersial atau kegiatan lain yang bermanfaat bagi praekonomi negara. Zon bebas industri, komersial atau operasi lain yang terkait dalam pertumbuhan ekonomi. Lokasi zon bebas di Thailand di antaranya Bangkok, Nantaburi, Patan Thani, Nakhon Pathom, Samut Prakan, Samut Sakon dan akhir sekali Cha Chiso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizwan bin Taharuddin, nombor matrik 276568. Secara kesimpulannya, Thailand terlihat mempunyai prinsip untuk mengembangkan penentuan cukai lebih fleksibel dan terbuka. Terdapat 15 komoditas dan 6 jasa yang dikenakan serta penjelasan dalam undang-undang. Ini menggambarkan Thailand masih membuka peluang untuk menerapkan percukaian baru. Apabila kita mengingat kembali, tujuan penerapan cukai adalah untuk mengendalikan konsumsi. Seharusnya setiap negara mempertimbangkan perubahan yang terjadi, baik perubahan industri, teknologi maupun perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Setelah mengubah sistem cukai berdasarkan Ordonansi Belanda, Indonesia telah memiliki undang-undang cukai selama 22 tahun. Sekian, terima kasih.